Boleh kita mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita akan mempelajari berkenaan dengan buku Syaitan Ar-Rajim. Tetapi pada malam ini kita cuba untuk melihat kepada apa yang dinamakan sebagai travelogue Baitul Maqdis, yang mana ia merupakan kiblat yang pertama kepada umat Islam. Maka menjadi sesuatu yang penting kepada kita untuk mengetahui sejarah ini. Dan Ustaz Faizal Haizat minta saya supaya selang-seli dengan kuliah Baitul Maqdis dengan buku Syaitan. Jadi cerita syaitan dia ni panas kepala. Dia nak bagi rehat sikit, release sikit. Dan eloklah untuk adik-adik pelajar ni mengetahui tentang sejarah Islam, mengetahui tentang tamadun Islam. Mudah-mudahan kita mengetahui berkenaan dengan sejarah Baitul Maqdis itu sendiri, dan ia menjadi sebahagian daripada sejarah yang sangat besar berkenaan dengan pertukaran kiblat umat Islam itu sendiri daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah. Peristiwa pertukaran kiblat ini, sebagaimana yang kita ketahui, ia telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, seringkali kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, melihat kamu wahai Muhammad berulang kali menadah tangan ke langit, maka kami benarkan kamu berpaling menghadap kiblat yang kamu sukai, yakni Kaabah Mekah.
Oleh itu halakan mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni tempat terletaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadaplah mukamu ke arahnya, yakni ke arah Kaabah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberikan Alkitab, yakni Taurah dan Injil, mereka mengetahui bahawa perkara yang berkaitan dengan kiblat itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali lalai akan apa yang mereka lakukan. Ini di antara ayat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengalih kiblat daripada Masjidil Aqsa ini kepada Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Peristiwa ini berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat menyebut ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat asar di sebuah masjid yang hari ini dikenali dengan Masjid Qiblatain yang terletak di Madinah. Pendapat ini dia dalam riwayat itu menyebut 2 rakaat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghala wajahnya menghadap ke arah Baitul Maqdis ini. Turun ayat yang saya baca tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik rakaat yang ketiga, 2 rakaat dia menghadap Baitul Maqdis. 2 rakaat lagi dia pusing, lebih kurang 180 darjah dia pusing. Bukan 300, dapat 360 darjah, 360 darjah pusing macam tu. 300 separuh, 180 darjah dia pusing menghadap ke arah Kaabah. Itulah di Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Ini pendapat yang sahih yang menunjukkan bagaimana peristiwa itu berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peristiwa itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, kenapa Allah taala palingkan wajah itu? Kerana hati kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali mengharapkan agar Allah menukar kiblat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada Isra dan Mi'raj, ketika itu Rasulullah berada di Mekah, orang-orang Yahudi ini mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Muhammad ini sembang dia kecak, kata terima solat daripada Allah Taala di langit, bawa balik daripada langit turun ke bumi, tapi menghadap kiblat sama macam kami. Kerana Masjidil Aqsa ini menjadi kiblat orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, dan mereka telah menghasut orang-orang Quraisy ketika itu, kafir musyrikin Quraisy, supaya mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pakai ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kepada Allah, hati kecilnya mau supaya kiblat itu ditukarkan. Dan peristiwa ini berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, dan peristiwa itulah menjadi satu sejarah yang besar apabila syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berkiblatkan ke arah Masjidil Aqsa, tetapi berkiblatkan kepada Kaabah yang terletak di Mekah, yang artinya Masjidil Haram itu. Itu sejarah yang besar yang sepatutnya kita ketahui kerana dia berkait dengan penurunan ayat, berkait dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkait dengan sejarah pertentangan di antara Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat yang terdahulu yang telah menyimpang ajarannya seperti Yahudi dan juga Nasrani. Jadi apa yang ingin saya bawakan kepada muslimin dan muslimat ini adalah
daripada pengalaman saya sendiri yang kalau sebelum Covid ni paling kurang setahun 2 kalilah saya pergi ke Masjidil Aqsa ini, dan seringkali saya sampaikan perkara ini kepada umat Islam, kepada masyarakat umat Islam, supaya ada kesedaran, timbul dalam kesedaran ini, kalau ada rezeki satu hari nanti duit umrah tu nak pergi Masjidil Aqsa, dah tiap-tiap tahun pergi umrah, kita alih pula ke Masjidil Aqsa. Cuma yang menjadi masalah yang paling besar di kalangan kita ni, takut nak ke Masjidil Aqsa. Takut. Kalau muslimin dan muslimat pergi ke Masjidil Aqsa hari ini, sekarang ni lah, ataupun sebelum ini pun, masjid ini tidak meriah seperti mana Masjid Nabi SAW yang terletak di Madinah. Penuh orang, ramai. Buka aje border, buka aje daripada Covid, orang terus berkerumun pergi menuju ke Masjid Nabawi. Kerana dia mudah masuk satu, kan, menjadi tumpuan dan merasa aman bila berada di situ. Begitu juga dengan Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Bila buka aje border, terus orang pergi berkunjung ke Masjidil Haram yang adanya Kaabah, menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji. Tetapi Masjid Aqsa ini terlalu sepi, muslimin dan muslimat rahmati Allah, sepi. Kita kata takkan orang Palestin tak pergi. Malam ni saya nak beritahu muslimin dan muslimat, tidak semua orang Arab Palestin dibenarkan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Yang kita yang foreigner, kita boleh pergi dengan syarat kita dapat visa daripada kerajaan Israel inilah. Ada orang kata boleh pergi ke ustaz, macam mana? Nanti saya akan jelaskan dalam siri-siri yang berikutnya, fatwa-fatwa terkini yang mengharuskan untuk kita mengunjungi Masjidil Aqsa ini dalam siri-siri yang akan datang. Jadi kena sabar sikitlah dengar ni. Siri dia ada siri, tak cukup malam ni. Saya 8.30, 8.35 saya berhenti. Kita sambung lagi siri-siri yang akan datang. Dia panjang cerita ni. Okey. Kita tengok lagi. Kalau kita lihat di sini, yang saya nak cerita ni sekarang, sebelum kita pergi kepada Masjidil Aqsa secara khusus ni, saya nak ajak muslimin dan muslimat untuk melihat kedudukan dari sudut geografi bumi Syam ini. Masjid Aqsa dia terletak di Palestin. Dia terletak di mana? Di Palestin. Jadi bila kita lihat di sini, Syam ini ialah bumi yang diberkati oleh Allah. Malam ni saya nak bincang tentang keberkatan Syam ini dulu. Bumi Syam ini. Kita biasa dengar kan? Bumi Syam. Bumi Syam ini mempunyai 4 negara sekarang. Dipecah kepada 4 negara. Yang pertamanya ialah Palestin. Palestin. Sekarang ni dikenali apa? Israel tu. Nampak? Israel. Kenali dengan Israel. Israel ini pendatang. Dia tidak ada negara. Dia datang membina tanah haram Israel. Dia datang. Bumi yang kita namakan yang apa ni? Yang Israel itulah bumi Palestin. Panjang, bumi dia panjang. Kita biasa tengok kan? Bumi Palestin. Yang keduanya ialah Syria sebelah atas yang warna hijau. Itu bumi Syam. Lepas tu yang bawah itu Jordan. Jordan besar. Jordan besar. Sebelah sana yang biru tu, dekat dengan Mediterranean tu, laut Mediterranean tu, Lebanon. 4 serangkai ini dikenali sebagai bumi Syam. Ada kata Lebanon tak termasuk, tapi sebenarnya dia termasuk. Dia 4 ni. Dia ada 4. Saya ulang lagi, Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. 4 negara ini dikenali sebagai bumi Syam, dan ia adalah di antara bumi yang melahirkan ramai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita biasa dengar bagaimana nabi dan rasul yang 25 orang dari kalangan Bani Israel ini majoriti dari kalangan Bani Israel. Di mana pusatnya, senternya? Ini dia, di bumi Syam. Di bumi Syam. Mereka lahir daripada kelompok mana? Kelompok Bani Israel.
dimulai dengan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Bani Israel ini ialah daripada mana? Daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub. Kubur Nabi Allah Yaqub berada di Palestin. Yang mana Nabi Allah Yaqub dia ada keturunan, dia ada 12 puak melahirkan keturunan Bani Israel ini. Kalau kita naik lagi ke atas, dia sebenarnya pecahan daripada Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim mempunyai 2 orang anak. Yang pertamanya ialah Nabi Allah Ismail, yang keduanya ialah Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Daripada keturunan Nabi Ishaq inilah lahirnya Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ini lahir ni. Daripada ni sebelah sini keturunan Nabi Musa dan sebagainya. Ini dia keturunan daripada sebelah Nabi Allah Ishaq yang dikenali dengan kelompok Bani Israel. Di sebelah Nabi Allah Ismail AS lahirnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpusat di mana? Di Mekah lahirnya 2. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini yang dikenali Khalilullah, dia adalah bapa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasalam. Dua-dua belah ni. Sebelah Bani Israel, sebelah lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang dikenali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Palestin ini ada masjid yang dikenali dengan Ibrahim Khalil, Masjid Ibrahim Khalil. Dalam masjid itu adanya kubur Nabi Allah Yaqub, adanya kubur Nabi Allah Ishaq, kubur Nabi Allah Ibrahim ada di dalam masjid ini. Kalau kita ada kesempatan untuk pergi, kita akan menziarahi apa yang dikatakan Masjid Ibrahim Al-Khalil ini. Dia terletak di bandar yang dikenali dengan Hebron. Hebrew itu nama lama Hebron. Dia terletak di sebuah bandar dalam area Palestin ini, ialah di Hebron, di Hebron dalam Palestin. Jadi inilah kedudukan bumi yang kita namakan sebagai bumi Syam. Bumi Syam inilah yang seringkali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Bumi Syam ni adalah bumi yang banyak hadis-hadis yang menyebut. Dia tak sebut Jordan, Urdun, dia tak sebut Syria, Rasulullah tak sebut Palestin, Rasulullah tak sebut Lebanon, tetapi Rasul sebut Syam. Bila kita sebut Syam, ini di buminya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di penghujung. Kenapa? Nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel yang dilahirkan oleh Bani Israel, Nabi apa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam, Quran yang mana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul ni ada 4 kitab yang besar. Yang pertama apa? Taurah ni untuk siapa? Nabi Musa AS. Nabi Musa ni daripada kelompok mana? Dia daripada Bani Israel. Nabi Musa AS pun berada di kawasan ini, maqam dia. Yang kedua, kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud AS. Daripada mana Nabi Allah Daud ini? Daripada kalangan Bani Israel. Bani Israel. Kalau kita pergi ke area Baitul Maqdis ini, kita akan mengunjungi tempat yang dikenali adanya suhuf yang dikatakan kitab Zabur itu. Kita akan lihat di situ. Yang ketiganya ialah Nabi Allah Isa AS turunnya kitab apa? Kitab Injil. Nabi Isa ni daripada kalangan Nabi mana? Bani Israel, muslimin Allah. Yang keempat, bau Quran yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Bani Israel, ini Arab, keturunan Arab, Quraisy. Ini dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan majoriti nabi-nabi alaihi salatu wasallam berada di sini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang masyhur, Rasulullah kata, kanat banu Israel
tasusuhumul anbiya, golongan Bani Israel. Yang memimpin mereka ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam. Rasulullah menyebut bahawasanya kepimpinan dari sudut leadership, dari sudut kepimpinan, yang memimpin kelompok Bani Israel ini bukan orang biasa-biasa, bukan ulama-ulama biasa, bukan orang biasa-biasa, bukan. Yang memimpin mereka, pemimpin mereka siapa dia? Kata Rasulullah, ialah nabi-nabi. Tasusuhumul anbiya, nabi-nabi yang menjadi pemimpin mereka. Sama ada ketenteraan, kenegaraan, pemerintahan. Kalau kerajaan yang besar pada masa itu, bagaimana Nabi Allah Sulaiman dimulai dengan ayahnya Nabi Allah Daud AS, yang ada kaitan dengan sejarah Baitul Maqdis ini. Yang mana Baitul Maqdis ini dibina oleh Nabi Allah Daud AS dan disempurnakan binaannya oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Jadi kata Rasulullah, yang memimpin Bani Israel itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi. Kita hari ini pemimpin macam mana? Tu yang ambil rasuah entah merapu tadi tu. Pemimpin yang merapu, bercakap merapu, pemimpin yang menyeleweng, pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Pasal apa? Ni lah background dia tu tak sejauh daripada Islam. Pegangan ni tak kuat. Tapi Bani Israel yang menjadi pemimpin mereka ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam. Tapi yang kacaunya Bani Israel, dia tak patuh kepada pemimpin dia pula, kan? Dia langgar perintah Allah. Kalau seandainya orang biasa jadi pemimpin, macam kita sekarang ni Bani Melayu dipimpin oleh orang biasa-biasa, hancur, kan? Tapi Bani Israel ketika itu, kata Rasulullah, yang memimpin mereka ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam. Okay, kita dah faham dari sudut kedudukan apa yang dikatakan bumi Syam ni. Kita tengok pula kelebihan bumi Syam. Bumi Syam ni dia ada kelebihan dia. Kelebihan ini saya rujuk kepada hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kelebihan bumi Syam ni. Ini dia antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ini antara ayat dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, iaitulah negeri para rasul dan juga para nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj, bermula daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya. Kenapa Rasulullah diperjalankan oleh Allah? Untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita lihat kat sini, ke mana Allah bawa Nabi SAW pada malam Isra itu? Ke mana? Ke tempat ni. Allah bawa Nabi SAW ke mana? Ke bumi Syam. Dia bawa ke sini, Palestin. Kenapa Allah bawa Nabi SAW ke Palestin? Kerana itu center dia. Center. Tempat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW yang pernah menerima wahyu yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni area ni dia bawa ke sini. Daripada mana? Daripada Mekah yang ada kelebihan dia. Dia bawa ke Palestin. Dia kenapa? Kerana Isra dan Mi'raj ini melibatkan dua perjalanan. Isra perjalanan darat bawah, Mi'raj ke langit adalah perjalanan naik ke langit, ke Sidratul Muntaha yang menembusi langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha.
yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang ada padanya Lauh Mahfuz, pengkalan data Allah Subhanahu wa taala menembusi langit ketujuh. Sidratul Muntaha bukan duduk di langit ketujuh, melebihi daripada langit ketujuh. Di mana Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia macam tu. Naik atas tu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik? Daripada Masjid Aqsa. Daripada Masjid Aqsa tu dia naik ke atas ke Sidratul Muntaha, dan dia turun semula, diturunnya, dibalik semula. Inilah peristiwa yang menjadi pertikaian di kalangan orang-orang masyarakat pada masa itu, di kalangan musyrikin Quraisy yang mempertikaikan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana Quraisy mengetahui bagaimana perjalanan daripada Mekah ke Syam ini ambil masa yang panjang, berminggu-minggu untuk sampai ke Syam. Allah sebut dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Dalam surah Quraisy Allah menceritakan kehebatan golongan Quraisy ini. Dia bermusafir, dia berdagang. Orang Quraisy ini dia berdagang. Di mana dia tinggal? Di negeri yang apa ni? Kering, yang tandus, tumbuh-tumbuhan pun tak tumbuh. Di mana? Di Mekah itu. Dia pergi. Rihlatash syita'i was-saif. Perjalanannya melibatkan dua musim, kata Allah Ta'ala. Yang pertama musim apa? Musim rihlatash syita'i was-saif. Asy-syita' maknanya musim sejuk, winter, sejuk. Lepas tu as-saif musim apa? Musim panas. Dia guna dua-dua musim ni. Kalau kita musim tengkujuh pakai naik haji, banyak kali naik haji, turun naik ni, main dam haji. Duk atas wakaf musim tengkujuh main dam haji. Tak boleh ke laut, tak boleh turun ke laut kan. Kalau nelayan tak boleh di musim hujan ni, tengkujuh dia duk main, duk atas wakaf. Tak ada apa-apa income, tak tahu nak buat apa. Ini Allah menceritakan Quraisy tak macam tu. Dia guna dua-dua musim ni. Musim sejuk dia pergi ke mana? Ke Yaman. Sebab Yaman panas. Musim sejuk dia tak boleh pergi ke Syam ni. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, bumi yang saya cerita ni, yang saya tunjuk ni, 4 negeri ni, 4 negara ni, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, lebat ni salji ni. Salji, bumi salji. Saya duduk 4 tahun. Macam Ustaz Faizal Hezat, duduk 4 tahun. 4 tahun Jordan, saya duduk Jordan. Tiap-tiap tahun tak miss tak miss salji. Masa tahun pertama pergi Jordan, seronok salji tu. Masuk tahun kedua tak boleh pergi, sejuk. Salji dia tebal. Nak di sebelah utara, salji dia cukup tebal. Jadi Syam ini, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quraisy. Sebab kalau kita tak ada pengetahuan, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala kata dua musim ni, di ke mana sebenarnya Quraisy ni. Ini dia punca dia. Sebab masa winter ni mereka tak boleh pergi ke Syria, pusat perdagangan antarabangsa pada masa itu di Syria. Jadi orang Eropah, orang Asia semua pergi ke Syria. Orang Arab, pusat pusat perdagangan pada masa itu di Syria. Jadi orang kafir Quraisy ini, orang musyrikin Quraisy ini, mereka sebenarnya terdedah dengan masyarakat antarabangsa. Mereka dah terdedah, tapi duk main macam tu, balik sembah patung. Jadi bila mereka ke Syam ni? Pada saif, pada musim panas. Musim panas baru boleh bermusafir ke kawasan Syam ini, pasal tak ada salji. Jadi mereka boleh pergi. Kalau musim salji mereka tak boleh pergi sebab salji tebal. Jadi ke mana mereka pergi? Mereka berniaga ke Yaman, sebelah sini. Ini kelebihan orang-orang Arab Quraisy yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama ini, nanti kita akan lihat dan siri-siri yang akan datang, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kita dengar dan bila kita pada musim Isra dan Mi'raj,
ustaz-ustaz akan cerita kisah bagaimana diceritakan oleh Nabi SAW sendiri. Dia pergi ke Masjid Aqsa dalam keadaan dia ni salat bersama dengan roh para anbiya. Warid dalam hadis Nabi SAW. Masing-masing suruh Rasulullah jadi imam. Ada tempat di Masjid Aqsa itu yang kita akan cerita nanti, dia sembahyang. Kalau kita pergi ke sana, kita akan berada di kawasan itu. Daripada Masjid Aqsa, selesai daripada salat, dia terus naik ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Timbullah cerita Burak dan sebagainya itu, nanti kita cerita. Ini yang pertama, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada bumi Palestin ini. Dan Allah Ta'ala sebut allazi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya. Di sekeliling mana? Tadilah bumi yang diberkati di sekeliling itu, itulah semua tu, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, kawasan sekitar tu. Allazi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya, sekitarnya, semua tu, kawasan-kawasan itu diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat rahmati Allah, penduduk Syam ini, penduduk Syam, sebab Rasulullah fokus Syam. Penduduk Syam ini sentiasa berada di atas al-haq yang dominan hingga hari kiamat. Golongan yang berada dalam area Syam ini, kata Nabi SAW, ialah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah sebut, la tuzalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Qala Mu'adz hum ahlus Syam, rawahul Bukhari. Tengok hadis ni sebut Syam. Sebahagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah, tak terpengaruh dengan orang yang bertentangan dan orang yang khianat, hingga datang keputusan Allah, dan mereka sentiasa dalam keadaan demikian. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, mereka itu adalah penduduk Syam. Ini antara hadis yang menunjukkan bagaimana ada satu kelompok manusia ni, dia tak akan ikut orang, kata Rasulullah SAW. Dia menjadi orang-orang yang mempertahankan al-haqqu, kebenaran. Dia memperjuangkan Islam, dia mempertahankan Islam. Ini yang berlaku di Palestin. Kalau kita lihat di Palestin, ada dia ikut orang, dia tak ikut. Buminya dirampas, dia lari ke? Dia tak lari, dia duduk ke situ. Dia mempertahankan, dia berjuang. Kalau kita tengok kecil-kecil lagi, macam adik ni, anak-anak ni kecil lagi, dah bercakap tentang syahid, dah bercakap tentang jihad, dia tak lari. Walaupun kita tengok ada yang keluar dan sebagainya, itu sebahagian kecil, tetapi yang duduk di dalam, dia akan mempertahankan. Begitu juga yang berlaku di Syria sekarang. Kita tengok ramai yang berhijrah, yang keluar, tapi yang duduk dalam, yang mempertahankan Syria tu ada, dia tak lari. Dan ini adalah bumi yang bergolak hari ini. Syria bergolak sampai sekarang tak boleh masuk, kan? Saya beberapa kali lah, masa zaman saya duduk belajar di Jordan dulu, sempatlah, alhamdulillah, sempat beberapa kali saya mengunjungi Syria. Masya Allah, cantik juga Syria ni, nyaman, bumi yang penuh dengan barakah, mempunyai ulama yang ramai. Kalau dulu zaman tahun 90-an, saya Jordan tu tahun 90-an, masa saya masuk Syria tu macam zaman Piramli, kan? Zaman Piramli, kereta zaman Piramli, kereta lama, bangunan-bangunan lama, dia tak moden Syria ni masa tu. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan ekonomi sosialis. Hafiz Asad dulu, dia sosialis. Jadi dia semua harta tu milik kerajaan mereka. Rakyat kerja kok mana pun, dia jadi milik kerajaan, dikontrol harta kekayaan rakyat dan sebagainya. Syria, bilalah berlakunya peperangan, bagaimana kita lihat Syria menjadi mangsa keadaan.
Sampai hari ni tak settle lagi tentang Syria ni. Lepas tu yang kedua, daripada dulu selepas daripada jatuhnya khilafah Uthmaniyah di Turki, jatuhnya kerajaan Uthmaniyah di Turki sampai hari ini, bagaimana tanah Palestin itu diserahkan kepada Israel, berlaku penjajahan. Dan umat Islam daripada zaman itu tahun 20-an dulu kan, sejak daripada itu sampai sekarang, umat Islam terus mempertahankan bumi Palestin ini, muslimin dan muslimat rahmati Allah. Daripada dulu sampai sekarang bersilih ganti. Ibu bangga kerana memiliki anak yang syahid, isteri bangga kerana memiliki suami yang syahid, suami bangga kerana memiliki isteri yang syahid. Agaknya puak-puak dia je penuh dalam syurga nanti. Kita tengok bangkitnya golongan syahadat ni, puak-puak dia je. Hebatnya dia. Ini golongan yang dikatakan golongan Ahlus Syam ini, yang disebut oleh Nabi SAW, dia sentiasa berada di atas kebenaran. Ini kelebihan yang ada kepada mereka. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil-sambil itu saya share benda-benda semasa. Dia bila kita sebut Palestin hari ini, dia ada pembahagian, dia ada 3 zon. Dia ada 3 zon. Zon A ialah kawasan tebing barat Sungai Jordan, iaitulah West Bank, dipanggil West Bank. Bahasa Inggeris dipanggil West Bank. Yang kedua ialah Gaza. Gaza. Gaza ni dia dekat dengan sempadan Mesir. West Bank ni dia dekat dengan sempadan Jordan. Dua ni. Jadi zon A ini ialah zon yang mana didiami oleh orang-orang Islam. Yang West Bank ni, orang Islam yang duduk dekat West Bank, yang orang Islam yang duduk kat Gaza, dia tak boleh cross ni. Dia duduk kat area tu je. Dia tak boleh keluar, kena tembak, mati je. Dia tak boleh keluar. Sebab tu kalau kita biasa, saya akan masuk melalui King Hussein Bridge daripada Jordan tu, termasuk tak jauh daripada Amman ke border ni, lebih kurang 40 minit sampai masuk. Selepas Covid ni, insya-Allah saya akan ke sana pada 9 Oktober ni. Saya pergi ada grup, saya bawa grup 9 balik 17. Lepas ni kalau siapa-siapa nak pergi boleh. Kita ada trip lagi, banyak lagi trip. 9 Oktober ni saya pergi. Masuk daripada bridge tu lebih kurang 40 minit je daripada Amman, bandar Amman Jordan ke sempadan ni. Kat situ lama sikit lah. Lepas tu kita akan ke mana? Kita akan masuk ke King Hussein Bridge ni. Masuk LNB, dia panggil LNB. Itulah apa nama ni, yang kencing atas, yang pergi atas kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tunjuk hero dia. Mana Salahuddin, dia kata dia? Tak bangkit. Kawan mati dah, bangkit kok mana? Kalau Salahuddin tak mati, memang kena pancung lah LNB ni kan. Ada kat situ. Sepanjang daripada situ kita akan lalu kawasan West Bank. Daripada border tadi, dah masuk border, dah masuk ni, kita nak pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dikenali dengan Jerusalem. Ramai orang confuse. Mana satu Jerusalem, mana satu Baitul Maqdis. Nama Arabnya ialah Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis. Dalam bahasa apa ni, yang Inggeris panggil Jerusalem. Dalam perjalanan tu, kalau kita tengok sebelah kanan, sebelah kiri, dia ada tembok di West Bank ni, tebing barat ni. Tembok ini dibiayai oleh Bush zaman pemerintahan dia menjadi Presiden Amerika. Bush keluar duit, bagi duit kepada Israel, bina tembok. Sebab tak nak berlaku kekacauan. Kononnya atas asas tak nak berlaku kekacauan, takut orang Islam merusuh, takut orang Islam ni, dia kata kita buat tembok. Bukan pagar besi, tembok batu sekeliling. Mereka yang berada dalam area tu, dia tak boleh turun suka-suka hati, tak boleh. Muslim Allah, tak boleh. Sayunya kita tengok dalam perjalanan, mereka terkurung dalam bumi mereka sendiri. Ni bumi yang Rasulullah sebut ni, terkurung. Kita bebas, kakak pasal Selayar, kakak KLCC kan,
Ikut dan kita nak pergi kan. Dia tak boleh keluar daripada kawasan ni. Dia ada nombor plate kereta. Plate kereta yang kawasan ni, dia ada nombor plate dia. Yang mana zon A ni yang saya katakan tadi, tebing barat Sungai Jordan, tebing barat ni West Bank dengan Gaza ni dia jauh. Yang bergolak, yang Gaza ni, yang berperang ni, bergasak ni jauh. Dia tak dekat, dia tak boleh pergi ni. Nak mengunjung nak tak boleh. Jadi dia tak boleh. Saya pernah tengok, masa saya pergi tu saya pernah tengok sebuah kereta ni ditembak oleh polis Israel. Polis Israel tembak pasal dia keluar daripada area tu. Tembak. CCTV ni 24 jam. Jadi kedai duduk dalam tu, dalam kurungan tadi, dalam yang kita tembok yang besar ni, kedai kat situ, sekolah kat situ, dia duduk kat tu. Kalau saya kata ada orang Palestin yang tak pernah menjejakkan kaki ke Masjid Aqsa, ramai orang tak percaya. Mana ustaz? Bohong. Mana boleh? Dia duduk kat situ, tak boleh pergi. Mereka tidak boleh menjejaki kaki ke Masjid Al-Aqsa ni. Pasal apa? Mereka bukan berada dalam zon yang dibenarkan. Duduk main tu, dia besar di situ. Keluar, masuk balik. Ada time dia. Keluar, masuk balik. Dia tak boleh lari. Lane yang telah ditetapkan oleh kerajaan Israel ini. Dia dikontrol. Cuba muslimin dan muslimat bayangkan. Terseksanya jiwa mereka. Terseksanya diri mereka. Sebab itu Masjid Aqsa ni sepi, tak meriah. Kenapa? Kerana umat Islam di Palestin tidak boleh ramai-ramai pergi sana. Yang boleh pergi yang duduk sekitar tu, yang duduk sekitar Masjid Aqsa, dekat area dekat tu, itu yang boleh pergi. Zon kedua, zon B. Zon B ni zon yang macam mana? Zon yang mana didiami oleh orang-orang Israel yang menguasai tanah orang-orang Islam Palestin, sama ada dirampas ataupun dibeli oleh Israel dari tangan umat Islam. Orang Arab ni ada juga macam orang Melayu yang belot. Kan kita pernah belajar sejarah apa ni, pembelotan orang Melayu di zaman penjajahan British dan sebagainya. Datang Belanda dia belot dengan Belanda. Datang Jepun dia jadi pembelot kepada Jepun, dia pergi kat Jepun. Datang British belot juga, pergi dengan British. Jadi perangai orang-orang Palestin ni yang belot ni ada. Dia jual tanah itu kepada orang Israel, jual. Bayangkan. Ustaz kata ni hadis ni tak semualah. Nak ceritanya ramai yang mempertahankan, tapi ada yang jadi kepala masuk air ni, ni dijual. Zon B ni lah zon yang didiami oleh orang-orang Israel. Dia ada nombor plate dia, nombor plate Israel. Dia ni macam mana? Dia bebas pergi ke mana-mana. Dah di Israel. Nak ke sana, ke hulu, ke hilir. Zon A tak boleh masuk zon B. Zon B boleh masuk zon A. Dia boleh masuk zon A. Yang B tadi, kawasan yang saya sebut dia, orang-orang Israel, kawasan-kawasan ini zon B. Ini antaranya. Yang ketiga, dia ada 3 zon. Zon yang ketiga ialah zon C. Zon C. Mana pula zon C ni? Zon C ini ialah zon Jerusalem, kawasan Jerusalem. Kenapa special zon C ni? Kerana zon C ini ialah menjadi tempat penumpuan 3 agama. Zon C ni tempat tumpuan 3 agama Jerusalem ni. Islam, Yahudi, Kristian. Islam, Jus, Kristian, 3 ni. Dia jadi tempat tumpuan 3 agama ni. Jadi kalau muslimin dan muslimat pergi ke Jerusalem ni, Baitul Maqdis ni, bas pelancong ni, bas persiaran, kita panggil bas persiaran, bersusun. Tunggu queue masuk. Jam. Jerusalem ni berasak-rasak ni masuk ni bas ni. Kalau orang tak pergi, tak bawa pelancong, dia tak tahu turis. Saya biasa bawa, susun. Kita tunggu queue nak masuk. Bersesak bandar tu. Kenapa? Kerana bas daripada yang bawa foreigner ni macam-macam negara datang.
Ada negara daripada kalangan orang Islam, ada negara daripada negara Kristian, ada negara yang daripada kalangan orang-orang Yahudi. 3 agama. Kristian dan Yahudi dia tak masuk, dia tak ngam. Dia ada cara dia, kan? Dia tak ngam 3 ni. Dalam banyak-banyak pelancong yang datang, pelancong mana yang paling sikit? Pelancong Islam. Sebab apa? Penakut. Kita boleh sebut penakut. Dengar orang berperang, takut nak pergi. Apa takutnya? Yang Kristian tak takut datang. Yahudi lagi lah, kan? Tapi sebenarnya dia sepatutnya dia pun takut juga. Masuk kawasan orang berperang. Menunjukkan Jerusalem ni bukan kawasan perang. Dia bukan war zone, bukan. Dia bukan kawasan perang. Kawasan pelancongan. Yang mana Israel mengimpikan ibu negara dia berpindah daripada Tel Aviv, jauh Tel Aviv ni beratus kilometer, nak diletakkan di Baitul Maqdis, Jerusalem. Dia nak pindah pusat pentadbiran Jerusalem. Memang dia dah buat, tapi belum jaya. Ada kedutaan-kedutaan yang nak dibuka, embassy nak buka dekat area Jerusalem ni. Dia nak fokuskan Jerusalem ni. Kenapa? Mereka nak menjadikan Jerusalem ini, Baitul Maqdis ini, sebagai pusat pentadbiran Israel yang baru. Usaha itu sedang berjalan dan sedang berlaku. Sebab itu dilancarkan normalisasi, hubungan normalisasi dengan negara-negara Arab, Islam dan sebagainya, normalisasi supaya negara-negara ini menerima Israel, mengiktiraf Israel. Yang kita lihat bagaimana mereka adakan normalisasi dengan Arab Saudi, mereka adakan hubungan normalisasi dengan Emirat dan sebagainya, untuk menjadikan mereka itu diterima. Buat apa gaduh-gaduh, kata dia berbaik, kita sekarang berbaik, kan? Mari kita pakat-pakat buka embassy dekat Jerusalem. Dia buat macam tu sekarang. Jadi itu Jerusalem. Zon ketiga yang saya sebut malam ini ialah zon yang melibatkan Jerusalem. Jerusalem inilah menjadi tempat tumpuan 3 agama ini. Dan di Jerusalem inilah terletaknya Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa tu yang kita namakan Masjid Aqsa, sebenarnya dia bukan Masjid Aqsa sebenarnya. Nama dia ada nama dia. Tapi area tu dinamakan dengan Al-Aqsa. Ini dia 3 zon ini. Jadi kalau muslim tak sampai tak apa, saya cerita dulu. Memang saya akan bagi taklimat kalau orang nak pergi Baitul Maqdis ni, package dia ialah Jordan Baitul Maqdis. Jordan Baitul Maqdis, sebab Jordan pun ambil juga banyak kubur-kubur makam nabi-nabi, para sahabat radhiyallahu anhum dan sebagainya, termasuklah bumi Syam ini. Ini dia. Lepas tu kita lihat lagi satu hadis sebelum kita akhiri ceramah kita ni. Bila nak habis Ustaz, kan, dia kata banyak siri lagi ke, nanti kemudian kita cerita sebulan sekali. Kalau tak miss, alhamdulillah. Kalau miss 2 bulan sekali. Yang ketiga, hadis tentang Syam ni, doa Nabi SAW meminta barakah untuk negeri Syam, dan harapan Nabi SAW agar penduduknya dihindari daripada keburukan dan musibah. Rasulullah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi dan Ahmad, Allahumma barik lana fi syamina. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana ni. Itu doa makan. Ni Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina wa qalu fi najidna qala Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina qalu wa fi najidna qala hunaka az-zalazil wal fitan wa biha aw qala minha yakhruju qarn syaitan. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Syam. Dia mendoakan keberkatan bumi Syam. Rasulullah tidak berada di area Syam, bukan. Mekah bukan Syam, kan? Mekah bukan Syam. Tapi Nabi SAW serikali mendambakan tentang kebaikan Syam ini. Dia berdoa, banyak hadis.
Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah barakah kepada negeri Syam. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Yaman. Dia doa barakah Syam, barakah Yaman. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, adakah bumi Najd iaitu Iraq termasuk juga ya Rasulullah? Iraq ni, Najd ni? Rasulullah berdoa lagi bila sahabat tanya, Iraq termasuk tak ya Rasulullah? Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah barakah pada negeri Syam, berikanlah barakah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya, Najd ni, itulah Iraq ni, macam mana ya Rasulullah? Rasulullah tak doa untuk Iraq ni. Nama lama kepada Iraq ialah Najd. Rasulullah menjawab, di sana, di Najd itu akan terjadi gempa bumi dan huru-hara, cerita akhir zaman lah. Akan berlakunya gempa bumi dan huru-hara, kekacauan. Dan di sana munculnya dua tanduk syaitan, kata Nabi SAW. Ada pendapat kata Najd ini ialah Saudi, bukan Iraq, Saudi. An-Najd ini ialah Saudi. Ini lagi betul, tepat. Jadi kita tengok hari ni, Saudi ni Saudi selain dari Mekah dan Madinah, selain dari Mekah Madinah, Najd itu ialah Saudi. Jadi Saudi ni macam mana? Qarn syaitan. Macam mana pula qarn syaitan? Tanduk setan. Kita duduk baca buku syaitan kan. Rasulullah kata Najd itu aku tak doakan apa? Dia menjadi tempat tanduk syaitan. Tanduk syaitan macam mana? Iaitu tempat akan berlakunya maksiat, akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah. Dua je. Saudi ni dua tempat location yang Allah Ta'ala jaga apa dia? Mekah, Madinah. Dua ni Dajjal, kita akan belajar nanti, Dajjal tak boleh masuk ni, dua ni. Mekah, Madinah ni Dajjal tak boleh masuk ni. Malaikat akan halang dia daripada masuk. Apa itu? Jeddah macam mana? Ni masuk. Tu konsert rancak kan? Riyadh masuk. Ni sekarang ni yang duk rancak sekarang ni. Ni. Riyadh. Tu. Hara jadi Saudi sekarang ni. Ini petanda akhir zaman. Dan Najd ini lebih hampir maksudnya ialah Saudi. Arab Saudi. Arab di Pahang lah kan? Menunjukkan bagaimana hari ini dia menjadi tanduk syaitan. Sebab apa? Tempat aktiviti kemaksiatan, tempat kemungkaran. Jadi sedih. Ada satu statement yang dibuat oleh event manager. Dia kata, kami sedih kenapa? Kerana orang guna wisata turis dapat diskaun, dapat kelebihan yang banyak, sebenarnya bagi tujuan untuk datang ni lah tempat-tempat konsert ni, tapi guna bagi tujuan pergi umrah. Apa kepala? Dan hari ni dapat wisata turis, dapat kelebihan ni, jadi potongan diskaun ni, event-event ni, sebenarnya untuk pergi ke tempat-tempat ni, tempat-tempat yang saya cerita tadi. Tapi orang tak pergi situ. Orang pergi mana? Orang pergi Mekah, orang pergi Madinah, guna ni. Hari ini Malaysia antara salah sebuah negara yang diberi wisata turis, wisata pelancong. Tidak semua negara di dunia ini dapat kelebihan wisata turis ni. Dulu kita biasa dengar wisata umrah. Sebab apa wisata turis ni? Dia boleh pergi satu Arab Saudi, dia boleh pergi tanpa halangan. Dia boleh pergi satu. Bukan setakat tu. Sebab itu sekarang travel agent Malaysia menggunakan wisata turis. Pasal satu, yang pertama, dia murah. Yang kedua, dia tak terikat dengan muassasah. Yang ketiga, dia boleh pergi seluruh Saudi ni, tak payah dapat permit apa-apa, dia boleh pergi. So, wisata umrah mahal, wisata turis. Jadi kelebihan ini yang diambil oleh travel agent di Malaysia ini, menggunakan wisata turis untuk mengerjakan umrah. Tak ada halangan, boleh pergi wisata umrah. Dan satu lagi, dia tidak terikat dengan mahram. Dulu kan biasa kita dengar kan, yang umur 45 ke bawah tak boleh pergi umrah kalau tak ada mahram. Tapi siapa yang pakai wisata turis, tak ada mahram, tak apa, boleh pergi. Kita pelik hukum itu, tanya dia lah, hukum dia kan. Wisata umrah masih lagi
45 ke bawah, orang perempuan yang umur dia 45 ke bawah mesti ada mahram baru boleh pergi umrah. Tapi yang 45 ke atas tak apa, tak ada mahram. Tapi visa turis ni anak-anak dara yang tak ada mahram, dia pergi kelompok-kelompok perempuan dia dibenarkan untuk masuk ke Saudi, tapi dengan syarat menggunakan visa turis. Itulah lebih kurang yang disebut oleh Nabi SAW, menunjukkan Rasulullah mendoakan barakah bumi Syam dan juga bumi Yaman yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk malam ni, siri pertama. Kita sambung lagi bulan depan insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.